berkaitan dengan PSS Cemerlang dan tokoh Nilam. Okey, boleh dengar semua suara saya? Kalau tak dengar, kalau ada apa-apa soalan, terus tanya pun tak apa. Zal, cuba cakap dia dah. Cik Faizal, apa khabar? Cik Faizal, apa khabar? Baik, sangat baik. Okey, cantik. Saya pun boleh dengar suara. Alright. Pertama sekali, minta maaf kerana penilaian PSS dan tokoh Nilam ni agak terkejut dan mengejut. Okay. Saya bercadang untuk laksanakan sebelum cuti sekolah, lambat lagi lah. Tapi atas itu yang melibatkan pengarah juga terpaksa diawalkan, dan kita cuba laksanakan dengan semudah mungkin dan sebaik mungkin supaya semua orang dapat catch up on time, dan sekolah juga tak susah payah untuk sediakan bahan, untuk sediakan murid. Kita buat sesimpel mungkin, dan bagi sekolah yang tidak berkemampuan, tak mengapa. Bukan kata kita tak nak dia masuk, kita galakkan masuk. Cuma pertandingan adalah terbuka. Kerana tokoh Nilam dan PSS Cemerlang terutamanya adalah sesuatu yang sangat besar. Tak semua sekolah mampu. Sedangkan pada satu ketika dahulu di peringkat daerah, di peringkat PKG, peringkat PKG lah dulu sejarah tokoh Nilam, sejarah PSS Cemerlang ni. PSS Cemerlang telah berlaku sejak sekian lama. Sebelum pentuturan, secara budayanya penilaian PSS ni dilaksanakan sejak awal tahun lagi, sejak awal tahun, kerana kita ada beberapa siri. Baru start record ke? Alah, saya lupa nak record tadi lah. You tekan ni kan? Kalau you tekan ni on. Jai, kata tadi nak record. Jai, ni ke record tak? Record daripada awal. Okey. Ingatkan tak record tadi. Okey. Saya ulang balik. Sejarahnya, penilaian PSS ni berlaku sejak bertahun-tahun yang lalu. Okey. Jadi budayanya adalah kita laksanakan sejak awal tahun lagi. Pada peringkat awalnya yang melibatkan PKG, iaitu sekolah-sekolah di bawah kelompok PKG saja. Contohnya dalam satu PKG itu ada 20 sekolah, dalam kelompok 20 sahaja. Dan itu juga terbuka, tidak semua sekolah akan terlibat. Jadi sekolah yang menang di peringkat PKG akan bertanding di peringkat daerah. Zaman tu kita ada banyak dana, ada banyak duit. Di peringkat daerah kita adakan satu majlis yang untuk kita sampaikan semua jenis penghargaan, semua jenis anugerah pertandingan kita akan sampaikan dalam satu majlis. Dan di peringkat daerah akan ada hadiah lah untuk pemenang-pemenang PSS Cemerlang ni. Termasuklah tokoh Nilam juga. Jadi pemenang di peringkat daerah akan ke peringkat negeri. Peringkat negeri biasanya kita akan laksanakan pada bulan Mei atau Jun. Kerana penilaian peringkat kebangsaan akan berlaku pada Julai hingga September. Antara tempoh itu peringkat kebangsaan. Jadi pemenang peringkat kebangsaan, satu sahaja pemenang bagi setiap kategori, akan mewakili negeri untuk bertanding di peringkat kebangsaan. Kita ada 4 kategori sebenarnya. 4 kategori. Kategori yang pertama adalah sekolah menengah. Kedua, sekolah rendah. Ketiga, sekolah SKM, sekolah kurang murid. Dan yang keempat adalah sekolah pendidikan khas. Tapi pendidikan khas ni tidak melibatkan daerah.
negeri saja. Jadi untuk kerja buat kita pada ketika ini yang mengejut ni, bagi daerah yang telah laksanakan, yang dah pick up dari awal, terima kasih, Alhamdulillah. Yang dah pick up dari awal, dah ada peserta pun, mungkin dah ada calon untuk ke negeri. Yang tu terbaik. Bagi yang tak ada, kita akan laksanakan sekarang ni lah. Sekejap lagi kita tengok instrumen, tengok apa yang perlu kita buat dengan cara yang mudah. Sepatutnya kita kena ke sekolah, face to face, pergi tengok environment sekolah, tengok file, tengok gerak kerja, tengok program, berbual dengan murid, berbual dengan cikgu, dengan guru besar, pengetua, untuk kita nilai. Semua tu merangkumi sepatutnya. Tapi dalam keadaan sekarang ni yang kita dalam tempoh COVID ni, segala pergerakan terbatas dan kita tertangguh sebenarnya. Sepatutnya kalau ikut perancangan kami, bulan 5, bulan 6 tu dah selesai. Peringkat negeri dah selesai. Kami akan ke sekolah daripada sini untuk sekolah-sekolah yang terpilih yang di peringkat akhir. Tapi disebabkan berlaku ni, kita laksanakan secara online saja, secara dalam talian. Dalam talian pun bukan live. Tapi kita sediakan satu medium persembahan. Contohnya macam kita boleh gunakan elemen video, kita boleh gunakan PowerPoint, boleh gunakan apa-apa yang lain, slide. Tapi untuk praktikalnya, memudahkan sekolah untuk penyediaan, saya mencadangkan dan saya lebih suka ikut template yang saya beri itu, iaitu PowerPoint. Sebab PowerPoint ni semua orang boleh guna. Mana cikgu yang tak tahu buat PowerPoint? Semua orang tahu kan? Jadi kita ambil yang mudah lah. Semua orang boleh buat. Kalau nak suruh buat video tu, makan masa. Lepas tu kemahiran pun tak apa nak ada. Nanti kalau buat dah pakai handphone pula. Pakai handphone boleh, tak ada masalah. Nanti dia punya edit tu dah lain macam. Akhirnya nanti benda yang nak disampaikan tak sampai. Sekolah yang pakai video, yang mana cantik, dia pula yang menang. Padahal sekolah ni tak berapa ada pun. Jadi kita guna secara seragam supaya semua sekolah gunalah PowerPoint yang diberi, yang telah saya permudahkan dalam PowerPoint tersebut. Kalau ikut instrumen yang sebenar, memang berat cikgu. Memang berat. Jadi kita tengok dulu pada surat kita. Tokoh nilam pula. Tadi tentang PSS Semelang. Sekarang tokoh nilam. Tokoh nilam juga akan mengalami benda yang sama, pergerakan cakap alih yang sama, iaitu kita akan adakan penilaian peringkat PKG. Betul Encik Faizal Kita akan laksanakan peringkat PKG, betul? Kita pernah buat dulu kan? Setiap tahun kita buat peringkat PKG. Kita select daripada kelompok yang kecil, kemudian kita bawa ke daerah kelompok dia yang besar. Kemudian akhirnya pergi kepada negeri, kelompok yang kecil kembali. Dia berperingkat-peringkat. Sebab cara macam itu lebih praktikal pada kami dan pada semua, kerana pelibatan itu lebih menyeluruh. Bermakna pengalaman tokoh nilam ini semua sekolah dapat. Semua murid boleh menyertai. Itu sasaran sebenarnya. Di peringkat sekolah, cikgu akan buat juga penilaian tokoh nilam. Yang itu dia akan melibatkan semua murid yang layak. Yang layak maksudnya cukup mencapai bahan bacaan 360, 420. Di peringkat PKG akan panggil lah murid-murid yang sekolah akan hantar murid yang perlu, yang layak, dan di situ kita kata semua sekolah terlibat. Tak ada sekolah yang tertinggal di peringkat PKG. Dan murid dapat CJ, dapat apa, yang kita nampak lebih flow-nya lebih cantik lah begitu. Dan seperti saya sebut tadi, disebabkan faktor PKP ni, semuanya terbatas. Jadi kita tak dapat nak tackle semua. Kita akan tackle beberapa sekolah yang mahu sahaja. Yang tak mampu, kita jangan paksa lah. Sebab sekolah sekali kekangannya pun hujung-hujung tahun ni macam-macam juga. Dan waktu yang kita peruntukkan juga pendek. Jadi saya tunjukkan surat sebentar.
Saya rasa semua cikgu pun mungkin dah tengok pun Sekolah semua saya telah hantar. Okay, sekejap. Untuk toko ulang. Kita cakap kita bagi cikgu nanti, tapi kita cadangkan kita dah buat proses untuk kita selatan. Okey, ini adalah Kami dah surat untuk PSS PSS negeri. Okey. Kalau tuan-puan lihat di sini, okey, tak nampak Okey, sorry. Okey, kalau tuan-puan lihat di sini, saya telah pun tahu kepada semua sekolah menengah dan juga sekolah rendah, bermakna tak ada sekolah yang tertinggal untuk surat ini, kecuali kalau mereka tak tengok lah. Okay. Tajuknya adalah pencalonan anugerah Pusat Sumber Sekolah APSS peringkat negeri tahun 2020. Okay. Kebiasaannya kita akan terus kepada negeri tau. Kita tak akan mention pun daerah dalam ni. Terus kita minta saja peserta. Okay. Tapi kali ni terpaksa kerja lain sikit, bermakna sebab kita dah tengok ada daerah yang belum laksanakan. Jadi untuk membantu daerah supaya bergerak dengan lebih berkesan, saya terpaksa turun juga ke daerah dengan cara macam ni lah. Bukannya pergi ke daerah, tapi dengan cara macam ni. Kita akan bekalkan slide untuk cikgu-cikgu sekolah isikan apa yang sepatutnya dikendaki dalam slide tersebut. Okey, tarikh tutup adalah 9 November 2020 untuk peringkat saringan. Bermakna sekolah akan hantar slide datang kepada daerah masing-masing sebab dalam ni pun dah mention slide yang telah lengkap perlu dihantar ke unit sumber teknologi pendidikan Jabat Pendidikan Daerah masing-masing sebelum atau pada 9 November 2020. Okey. Jadi di sini apa yang puan-puan perlu buat ialah tolong masuk dalam grup puan-puan, ataupun nak keluar surat pun tak ada masalah, nak email pun tak ada masalah. Okey, bagaimana cara nak buat bahan? Okey. Dan sediakan satu medium untuk sekolah hantar slide ini. Sama ada nak guna email, nak guna drive, nak guna telegram atau apa sahaja. Yang penting slide ini sampai kepada daerah. Okey. Jadi nak create email baru pun tak ada masalah. Cubalah create. Okey. Contohnya nak create email daerah. Okey. USTP daerah Batam Padang. Okey. Itu email rasmi USTP menggunakan Gmail supaya nak memudahkan hubungan dengan sekolah. Dan dalam Gmail kita boleh dapat satu drive kan. Boleh gunakan. Gunakanlah apa-apa saja yang ada, medium yang ada. Banyak ada. Okay. Jadi untuk menguruskan penerimaan slide ni, saya cadangkan seorang sajalah. Okay. Seorang wakil sebab kerja kita lain pun banyak nak buat lagi ni. Okay. Sebagai contoh, Ali akan uruskan penerimaan bahan slide PSS. Okay. Fatimah akan uruskan penerimaan bahan tokoh nilam. Okey. Buat pembagian kerja begitu. Pengurusannya lebih mudah lah sebab kita akan perlukan seorang saja kita panggil apa? Perantara lah. Okey. Kemudian apabila dah terima slide ni, bolehlah buat penilaian peringkat daerah. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana cara nak buat penilaian ya. Okey, sekejap Dia beritahu cara pemberian tugas kerja.
Firstly, dia cerita senang macam mana slide yang nak bagi kat kita, yang slide PSS tu. Okey, ini adalah slide yang saya bekalkan kepada sekolah. Simple saja. Tak ada bunga-bunga, tak ada apa-apa. Sebab kita nak memudahkan sekolah. Sekolah jangan rigid sangat dengan hiasan-hiasan semua. Yang penting adalah konten bukannya kepada rupa bentuk slide tersebut. Maklum kepada sekolah macam tu. Sebab tak nak sekolah ni tertekan, nak siapkan itu, siapkan ini. Buat yang simple saja. Yang penting adalah konten slide itu sendiri. Okey. Ini adalah slide, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan juga rubrik rubrik penilaian sebenar untuk PSS. Okey. Mungkin ada antara tuan-puan yang dah lihat rubrik tersebut. Okey, ini adalah rubriknya. Okey. Ini instrumen bukan rubrik, maaf. Instrumen. Okey. Mungkin ada yang dah tengok. Okey. Kalau lihat kepada instrumen ni, dia terlalu detail terlalu detail untuk dipersembahkan. Kalau tak pergi ke sekolah, susah nak tengok secara online. Nak sediakan bahan, memanglah lagi susah. Sebab terlalu detail, banyak. Okey, jika tuan-puan tengok di sini, contoh. Okey, di sini ada bahagian A. Bahagian A meliputi penilaian dokumen 15%. Okey, A dokumen. A1 organisasi PSS. Bermakna kalau nak lihat organisasi PSS ni, perlu lihat kepada dokumen. Maknanya file ada semua organisasi ni, dan perlu lihat juga kepada pelaksanaan. Pelaksanaan ni bermaksudnya carta organisasi ni ada ditampal. Itu dikira sebagai pelaksanaan. Bila ada dokumen, ada ditampal, penuhlah markahnya. Dalam dokumen pula perlu disahkan oleh pengetua guru besar, ada cop, semakan, apa semua. File record juga begitu, Pak Kuasa, Pak Manager, semua ni perlu lihat sangat detail. Tapi kita tak mampu laksanakan ini sekiranya tak pergi ke sekolah. Okay. Mungkin ada antara tuan-puan yang dah ikut kami, contohnya macam Kinta Selatan, Kinta Utara, yang dah ikut kami untuk penyediaan bahan kepada KPM untuk penilaian anugerah PSS kebangsaan. Okay. Kalau bertanya kepada kawan-kawan yang dah ikut kami tu, kerjanya bukan 2 minggu, bukan 3 minggu, makan masa sampai 2-3 bulan untuk penyediaan bahan sahaja untuk kita persembahkan kepada KPM dalam bentuk video. Kerjanya sangat rumit. Okay. Sekarang ni kita tengok ada bahagian B pula. Bahagian B meliputi penilaian kemudahan. Kemudahan tu macam-macam. Kemudahan bilik darjah, perpustakaan, bilik media, bilik sal, bilik-bilik khas lain. Kemudian kita ada ruang-ruang di sekolah, ruang-ruang di PSS, pondok bacaan, arkib dan sebagainya. Perkara ini mesti juga ke sekolah. Kalau tak ke sekolah, cikgu kena tunjukkan gambar untuk supaya kita nampak bahawa benda ini wujud dan bagaimana keadaannya. Cik Taja, Cik Taja. Ya, saya. Tak nampak pun apa yang diterangkan tu. PowerPoint ke terangkan PowerPoint tu. Nampak folder je. Nampak. Folder pun nampak. Oh, dia tak keluar dia tak keluar pun. Okey. Okey, saya pakai ni jap. Alamak, rugilah penat tadi. Okey. Jap. Entire screen lah kot. Sekejap Terima kasih Puan Mai. Sama-sama. Okey, sekarang nampak Okey, nampak. Kan nampak Boleh Okey. Alhamdulillah. Okey, ulang baliklah. Okey, ini adalah instrumen. Okey, sangat detail. Semuanya dipersembahkan banyak. Dan penilaian meliputi beberapa tempat. Ada pengurusan, ada pelaksanaan penggunaan. Bermakna bila ada bahan,
ada barang, bukan setakat barang simpan, barang tu perlu digunakan. Okay. Bagaimana nak tunjuk penggunaan tu? Perlu tengok kepada rekod penggunaan, perlu tengok kepada paparan, lepas tu perlu lihat kepada murid. Kita akan nilai juga, bersembang dengan murid, bertanya, betul ke berlaku benda-benda macam ni, secara spontan sajalah, tidak berstruktur yang tu. Okay. Jadi untuk urusan PSF ni, bagi saya memang sangat rumit. Okay. Dan puan-puan yang baru menyertai tim ini, yang daripada sekolah, daripada PPD, yang belum ada pengalaman, saya fikir kalau tak study betul-betul instrumen, memang agak susah nak pergi menilai. Okay. Jadi dalam instrumen ni terdapat 5 bahagian, A, B, C, D dan E. A tadi kita melibatkan dokumen, B melibatkan kemudahan, dan C melibatkan penilaian bahan dan peralatan. Okey, sebagai contoh, monograf ni adalah buku. Buku mesti cukup nisbah 1:15, sekolah menengah 1:20, dan bagaimana kita nak tahu nisbah ni cukup tak cukup? Perlu lihat buku rekod perolehan, betul perlu lihat analisis yang sekolah sediakan. Banyak sebenarnya. Okey, dan pinjaman guru, pinjaman murid juga kita kena lihat, ensiklopedia, kamus ada ke tak ada kat sekolah. Bahan digital, majalah digital, cikgu kena tunjukkan, bukan tunjuk sekadar gambar, perlu buka dan tunjukkan dia punya ni, bagaimana, sejauh mana murid gunakan. Semuanya sangat-sangat diperlukan, tapi kita tak mampu nak buat semuanya. Sedangkan di peringkat kebangsaan pun, penilai daripada KPM datang ke sekolah, walaupun kita dah hantar video, kita dah hantar dokumen semua, tapi dia tetap juga datang ke sekolah untuk senarai pendek, untuk shortlist yang peringkat akhir, tetap datang ke sekolah. Bermakna penilaian ni memang perlukan face to face. Okey. Kemudian bahagian D ada penilaian program. Penilaian program ni adalah bahagian yang paling besar, paling banyak diperuntukkan markah. Okey. Jadi kita tengok, okey, yang pertama sekali ada nilam. Berapa murid yang capai 1 bintang, 2 bintang, semuanya ditengok. Pengiktirafan nilam, promosi, bagaimana nak galakkan nilam di sekolah, sejauh mana pencapaian nilam, sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan. Itu galakan membaca, apa program yang sekolah telah laksanakan untuk membaca literasi maklumat, adakah dilaksanakan oleh GPM dan cikgu-cikgu lain. Okay. Kalau saya nak terangkan satu-satu benda ni, kita perlukan seharian daripada pagi sampailah petang untuk menerangkan satu-satu keseluruhan ini. Okay. Jadi saya akan bekalkan kepada tuan-puan instrumen ni untuk melihat dahulu. Okay. Kemudian kita tengok bahagian D masih ada lagi. Okay. Inisiatif PSS, sumber kewangan. Okay. Dan bahagian terakhir, ini adalah bahagian yang dianggap paling penting untuk membezakan antara sekolah-sekolah yang markahnya hampir sama. Okey. Saya beri contoh. Untuk kemudahan, untuk dokumen, program, kebanyakan sekolah yang hebat-hebat ni, mereka melaksanakan dan semuanya ada. Okay. Tetapi untuk bahagian penilaian kriteria khusus ni, yang ini walaupun sekolah itu bermacam-macam ada, tapi bahagian ini yang dikira paling mencabar sebenarnya. Dia sikit saja. Bahagian ni sikit saja, tapi ini paling mencabar kerana apa? Kita nak tengok kemenjadian murid itu sendiri. Maksudnya begini, jika sekolah berprogram, secara umumnya murid akan lebih menjadi, dan program ini perlu dibudayakan, bukan program fake. Fake maksudnya tahun ini nak nilai, tahun ini baru nak buat. Yang itu fake. Murid tak jadi. Murid seolah-olah dipaksa untuk jadi. Okay? Program-program sekolah yang melaksanakan sepatutnya telah berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan.
okey, supaya nampak progres tu. Contohnya bila kita lihat kepada GPS sekolah, sekarang GPS rasa tak ada kot okay. Kalau lihat pada GPS sekolah sebelum ni, GPS sekolah semakin mengecil. Bermakna apa? Bermakna kesan tu ada, kemenjadian tu wujud, dan murid bukan hanya dalam sekolah saja, murid keluar, pergi pertandingan ini, buat inovasi ini, persembahkan sampai peringkat ini, cikgu juga terlibat, okay, peringkat daerah, peringkat negeri, dan seterusnya peringkat kebangsaan. Markahnya lebih banyak lah kalau peringkat kebangsaan. Ada juga yang peringkat antarabangsa, buat jaringan dengan universiti luar, kemudian buat dengan agensi mana-mana agensi kerajaan, agensi luar, okay, untuk dapatkan jaringan. Okay. Jadi itu mendorong kepada perbezaan markah. Okay. Okay, secara kasarnya bahagian ini cuma saya boleh kata adalah satu bahagian yang kita anggap sebagai sangat-sangat penting untuk melihat perbezaan. Walaupun markahnya cuma 10% saja, tetapi perbezaannya jelas antara sekolah. Okay. Setakat ini ada apa yang tuan-tuan nak tanya ke? Okey. Kalau tak ada saya teruskan. Okey, sekarang kita habis untuk ini. Okey, saya nak tunjukkan slide slide yang kita gunakan untuk dapat maklumat ringkas berkaitan dengan instrumen tadi. Okey, yang diringkaskan. Kita tak nak tengok besar-besar. Nak diringkaskan saja. Yang saya kira sekolah boleh sediakan dalam masa seminggu saja. Sebab benda ni tak banyak pun. Okey. Okey, yang pertama sekali maklumat sekolah. Okey, slide pertama adalah maklumat sekolah. Nampak ke ya? Boleh nampak ke slide saya? Okey. Okey, boleh nampak Okey. Yang pertama sekali adalah maklumat sekolah. Ini senang saja nak isi Maklumat-maklumat ni semua dah ada. Okey, jumlah buku di PSS. Ini agak mencabar, tapi secara logiknya tak mungkin sekolah tak ada maklumat ini. Semua sekolah mesti tahu. Kalau dia tak ada maklumat ini bermakna apa? Dia tak proses buku. Kalau tak proses buku, apa jadi dengan buku tersebut? Buku yang belum diproses tak boleh naik rak. Tak boleh masuk dalam rak buku yang tak proses. Duduk dalam store, duduk dalam kotak saja. Okey. Apabila nak naik rak, jumlah buku mesti diproses dan perolehan tersebut direkodkan. Okey, daripada perolehan tersebutlah kita akan dapat tahu berapa jumlah buku di sekolah, di PSS. Okay. Kemudian enrolment murid. Enrolment murid. Semua sekolah ada kan? Mesti tahu. Okay. Jumlah buku inilah yang akan dibahagi dengan enrolment murid untuk kita dapatkan ratio buku. Untuk dapatkan nisbah buku daripada enrolment murid, jumlah buku bahagi enrolment murid, dapatlah ratio buku. Okey. Kalau jumlah buku di PSS pun tak tahu, tiba-tiba ratio ada, bagaimana dia dapat? Itu satu kemusykilan, magic ajaib kan. Okay. Kemudian jumlah PCG PSS tahun. Yang ini boleh tanya pada Kerani lah, Kerani mesti tahu. Okey. Jadi bahagian page 1 ni saya rasa tak ada masalah semuanya mudah saja. Okey. Saya terus kepada yang slide ketiga, iaitu panduan penilaian kediri. Okey, kita anggap slide ini sebagai penilaian kediri sebab kita tak pergi sekolah pun. Sekolah GPM akan nilai sendiri. Nilai sendiri dan kita tengok pada penilaian tersebut ada tak ada. Kalaulah GPM ni kata dia nak juga menang lah, dia letak semua tinggi-tinggi, semua letak highest, tapi apabila dia menang peringkat daerah dan dia pergi ke negeri, dan ditakdirkan menang juga pergi ke kebangsaan, agaknya bagaimana keadaan sekolah tu kalau dia letakkan maklumat yang palsu? Sebab peringkat kebangsaan ni mencabar. Jadi sekolah akan stres nanti.
Akan stres nak sediakan bahan-bahan yang dulu dia kata ada, tiba tak ada, nak cukupkan bahan tersebut. Memang masak. Okay, penatlah. Nanti kena bambu pula nanti. Okay? Jadi saya harap sekolah-sekolah perlulah ikhlas dalam menilai diri sendiri, dan perlu bantuan puan-puan juga untuk maklumkan kepada sekolah tentang kejujuran ini, dan kesannya sekiranya tidak telus kesannya sangat besar, sebab pemenang akan mewakili negeri ke kebangsaan dan kami akan turun ke sekolah. Kalau tak berlaku benda tu nanti sekolah dipersalahkan. Okey. Kemudian kita tengok panduan penilaian diri. Sila nyatakan perkara yang berkaitan secara terperinci. Okay. Secara terperinci itu terpulang kepada sekolah. Benda ni subjektif. Okay. Contoh, kalau saya kata ada satu part dalam ni tentang dalaman PSS. Okay. PSS abad 21. Bagaimana sekolah nak tunjukkan secara terperinci tersebut? Dia nak ambil gambar, dia nak buat ulasan, nak buat huraian, terpulang kepada sekolah. Itu maksud secara terperinci, tapi benda ni subjektif. Ikutlah kreativiti sekolah tu bagaimana nak buat. Kemudian gambar boleh disertakan sebagai pembuatan dokumentasi sekiranya perlu. Okey, contoh. Contoh kita ada bahagian pengiktirafan nilam. Okey. Sekolah bagi saya, kalau dia nak just tick sahaja, tandakan ada tak ada pun sudah memadai. Tapi kalau sekolah tu lebih proaktif, dia nak screenshot sijil, dia nak ambil gambar sijil, ambil gambar majlis anugerah, terpulang kepada sekolah. Itu dikira sebagai pembuktian dokumentasi dalam bentuk bergambar. Semuanya perlu diletakkan dalam satu slide ini sahaja. Maksudnya jangan guna slide lain untuk gambar. Satu slide ni saja, sebab nanti kita bimbang benda tu tercicir, kelang kabut. So kita akan terima banyak pencalonan ni. Jadi gunakan dalam satu slide ni saja. Kalau tak cukup ruang, tambahlah muka slide, tambah page. Nak tambah page takkan kita tak tahu kan, senang je. Enter saja, tambahlah page tu. Okey. Kemudian merujuk pada simbol slash dalam instrumen bermaksud salah satu. Okey. Nanti kita tengok dalam tu Contoh, Encik Faizal suka makan apa? Ayam, ikan, kambing. Okey, salah satu saja saya nak. Okay. Ayam, ikan, kambing. Kambing. Ini salah satu. Kambing. Itu kambing. Kambing Okey. Alhamdulillah, tengok janggut dah macam kambing. Sama lah kita. Okey, itu contoh salah satu. Okay. Sila tambah muka slide sekiranya tidak mencukupi. Sila hantar slide yang telah lengkap ke unit sumber teknologi pendidikan pejabat pendidikan daerah masing-masing sebelum 6 November. Oh, sedalam ni tadi saya note 9 kan? Okey, 6 November. Dia terbalik nombor ni. 9 November bukan 6 9 November. Jadi saya betulkan dekat dalam Google dalam Google saya betulkan 9 November. Sorry, ikut surat Apa-apa keputusan pun ikut surat. Surat tu lebih rasmi, slide tak rasmi. Ikut surat Dan seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada penilaian. Okey, ini yang paling penting. Alright. Tajah. Slide tak nampak. Slide tak nampak. Saya nak tunjuk. Okey, boleh nampak? Kalau nampak je dah. Okey, nampak. Okey. Okey. Untuk penilaian bahagian A, okey. Penilaian kepada dokumen. Okey. Di sini kita cuma ada, okey, kalau tuan-tuan tengok lihat bilangan item penilaian, apa yang hendak dinilai dan skala. Tandakan right saja. Tandakan right. Okey. Tandakan slash tu. Tandakan right sama ada
tiada. Okay. Satu, tiada. Yang kedua, dia ada tapi kurang lengkap. Yang ketiga, dia ada, lengkap dan kemas kini. Okey. Tandakan mana satu. Okey, maksud kemas kini. Maksud kemas kini bermakna tahun 2019 ada the latest, 2020 pun maklumatnya latest, 2018 juga sama. Tapi kalau sekolah tak nak letak 2018 pun tak ada masalah. Kita ambil yang 2019 dan 20. 20 jika ada. Kalau tak ada 20, kita ambil yang 19 saja. Okey? Maklumkan pada sekolah kalau dia tanya nak tahun berapa, 19, 20 pun dah memadai. Okey. Satu lagi. Okay, kita tengok sini. Kita 19 saya. Cuba kita tengok kalau saya kecilkan sikit boleh? Nampak tak kalau macam ni? Maaf Cik Raja. Maaf. Ya saya. Raja nak tanya ya. Yang kata Cik Raja untuk memadai 19 dan 20, sekiranya sekolah dia ada 1 tahun saja, adakah layak dia masuk? 1 tahun tu tahun bila? Setelah dia ada 19 saja. Yang 20 ni dia tak prepare. 19. Ya, kita faham. 20 ni memang kebanyakan sekolah tak ada. Kan? Kebanyakan sekolah memang susah lah nak laksanakan. Kita kan bercuti PKP apa semua. Okay, jadi kalau 20 ada, masukkan 20. Kalau tak ada, ambil 19 saja. Oh, maknanya 1 tahun pun memadai lah. Kalau yang bersedia lah. Ya, yang bersedia memadai 19 untuk menggantikan 20. Okey, lagi satu kita aja. Kalau katalah dokumen tu dekat kolom 3 kan, tiada, ada dan lengkap kan. Kiranya tiada tu, adakah dia disqualified ataupun macam mana tu? Kita akan setiap ruang ada tiada ni ada nilai markahnya. Nazri. Oh itu. Ada nilai markahnya. Okey. Cuma saya tak letakkan di sinilah. Kalau letak nanti nampak macam rigid sangat pula. Okay, jadi kalau tiada tu kita akan letakkan kosong. Kalau ada mungkin kita boleh letakkan 1, yang ada 2. Nanti kita akan nilai campur semua markah setiap bahagian. Kita tengok mana yang paling tinggi, yang itulah akan pilih. Okey, maknanya kita bernilai atas jumlah yang akhir lah ya. Ya, akan jumlah akhir lah. Benda tiada tu tak ada isu lah. Kalau tiada pun dia masih qualified, cuma tengok markah akhir ya. Okey, terima kasih. Sebab kadang-kadang kita tengok mungkin dia tak ada satu bahagian, tapi bahagian lain dia lengkap. Ya. Begitulah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Razi. Baik. Alright. Okay, kita tengok satu contoh lah. Struktur organisasi PSS. Okay. Dia just not saja ada, tiada, ada, lengkap. Dan dikemas kini. Kemas kini maksudnya kalau carta organisasi tu bukan 2019 lah. Carta organisasi mestilah 2020 yang terkini. Itu yang melibatkan carta organisasi. Yang melibatkan senarai jawatankuasa juga sama. Yang ini perlu yang terkini. Ikut tahun semasa. Okay. Kemudian kalau tengok pula kepada file dan record PSS, okey, file kuasa, file meja, yang ini mungkin tuan-puan pernah lihat, ada yang mungkin ada yang belum jugalah. Okey. Saya nak jelaskan sini sebab file kuasa, file meja ni skopnya besar. Besar. Okey. Bagi yang pernah duduk di PPB mungkin pernah tahulah macam mana file kuasa tu. File meja pun bagaimana. Okey. Dua file ini dikira sebagai senjata ataupun lesen kepada GPM tersebut. Bagaimana untuk mereka bekerja. Semuanya panduan ada dalam file kuasa dan file meja. Okey. Carta alih, jenis-jenis borang, peraturan, semuanya tercatat dalam antara dua file ini. Susah saya nak jelaskan di sini sebab dia melibatkan skop yang sangat besar. Okay. Tetapi sekolah
cuma perlu tandakan ada tiada lengkap, begitu sajalah. Okay. Yang untuk bahagian struktur organisasi Falkuasa Farikot ni, yang ini perlu ambil kira tahun 2020. Sebab ini melibatkan perkara-perkara yang terkini. Tak mungkin nak guna 19. Sebagai contoh, kadang-kadang ada cikgu yang bertukar keluar masuk. Dahulu dia sebahagian daripada AJK, PSS, tapi bila dia dah keluar, so kenapa tak update? Dan guru besar juga kadang-kadang bertukar. Okay. Tahun 2020 guru besarnya Encik Khalid. Okay. Tahun 2019 Encik Faizal. Tapi nama dalam file dalam foto masih lagi nama Encik Faizal. Kan nampak benda tak update. Ya, benda tu mesti ikut tahun semasa. Okey, bermula daripada nombor 1, nombor 2 ikut tahun semasa. Okey, semakan stok perolehan buku juga sama. Okey, yang ini nanti sekolah sepatutnya adalah bahagian A penilaian dokumen ni. Benda ni benda yang basic sebenarnya. Sekolah sepatutnya ada. Pengelolaan koleksi, ini proses teknik, sistem katalog berpusat. Kalau tak ada automasi, dia boleh guna sistem katalog, tapi dah ketinggalan zaman lah. Katalog ni maksudnya dia menggunakan kertas kad kecil, kad kecil tak dalam laci, macam kat hospital tu. Nanti murid akan cari buku berdasarkan kad tersebut. Itu dah lama punya style, dia dah tak pakai dah pun. Paling tidak pun gunakan Excel untuk menggantikan automasi. Okay. Pengkelasan bahan cetak bukan cetak. Okey, yang ini merujuk kepada sistem duit. Sistem duit. Kalau kita tengok pada rak ada 000, 100, 200, 300, yang mana bahasa, mana mana agama, mana sosial, macam-macam lah. Itu bergantung kepada sistem duit. Okey. Pengisian bahan, bibliografi, bahan. Okey. Indeks ni, okey. Indeks ni, kan nampak slash tak? Ada nampak slash kan? Okey. Indeks ni dalam bahasa mudahnya adalah senarai. Indeks tu adalah senarai. Okey. Jadi, sebagai contoh, di sekolah ada banyak CD, ada beratus-ratus CD yang diterima sejak berbelas tahun yang lalu. CD. Okay, CD itu adalah bahan pembelajaran. Okey. Jadi, bagaimana cikgu nak rekodkan perolehan CD tersebut, dan cikgu nak kodkan CD tersebut, nak tagging dengan cara yang betul, dan akhir sekali bagaimana cikgu nak senaraikan CD tersebut dalam bentuk senarai atau indeks. Okay. Sebabnya senarai inilah yang akan memudahkan cikgu-cikgu lain atau murid untuk cari CD apa yang ada. Katalah dia nak cari tentang haiwan. Okey, rujuklah pada indeks senarai ini. Okey. Jadi benda ni perlu ada. Okey. Jadual waktu semestinya ada, dan kewangan PSS. Okey, kewangan PSS adalah sekolah yang mengoptimumkan penggunaan PCG ini. PCG yang diterima oleh sekolah-sekolah berbeza. Bergantung kepada enrollment murid. Kalau murid tu ramai, banyaklah PCG-nya. Kalau murid sikit, sikitlah. Okay. Dan berapa banyak yang digunakan untuk PSS? Adakah telah digunakan 80% sehingga sekarang, ataupun telah habis dibelanjakan sekurang-kurangnya 80% ni sekurang-kurangnya. Okay. Kalau dia telah gunakan, bermakna dia bolehlah katakan lengkap. Dia guna 80% dibelanjakan, kita boleh kata lengkap. Kalau dia guna kurang daripada ini, kita boleh kata ada dan kurang lengkap. Yang bahagian ini saya rasa tiada, tak ada. Semua sekolah telah belanjakan PCG. Okay. Habis dengan tak habis je. Okay. Bagi sekolah yang bijaksana, dia akan habiskan PCG tu. Okay.
Okey, sebab kalau tak habis nanti kena pulang balik. Akaun pun dah nak tutup ni. Okay. Kemudian untuk bahagian A, jelas ke? Satu muka surat saja bahagian A. Daripada banyak-banyak instrumen tadi yang kita tengok awal-awal tadi, 2 muka surat, kita jadikan 1 muka surat saja. Simple sangat. Okey, ada apa nak tanya? Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa saya teruskan. Terima kasih. Minum air sekejap sorry. Alright. Slide yang berikutnya. Bahagian B. Berapa slide dia ni? Okay. Alamak mana? Penilaian bahagian B. Tak tahu. Kau tengok ke bawah. Ini bahagian. Alah. Okey. Penilaian bahagian B, jika tuan-puan lihat di sini, penilaian kepada kemudahan. Okey. Kemudahan tu meliputi apa? Meliputi PSS abad ke-21. Okey. Kenapa dalam PSS abad ke-21 ada bilik darjah, ada perpustakaan, ada bilik media, sedangkan tajuk ni di sini adalah PSS saja. Okey, kena faham PSS itu bukan sekadar pusat sumber yang kita nampak tu saja. PSS meliputi keseluruhan sekolah. Bermakna seperti yang orang banyak sebut bukan PSS dalam sekolah tetapi sekolah dalam PSS. Itulah maksudnya. Okay? Sekolah dalam PSS. Setiap sekolah, setiap ruang di sekolah itu adalah sumber. Pergi ke kantin, tengok board, nampak sumber. Pergi ke taman herba, tengok pokok serai, ada tagging, ada khasiat serai. Itu adalah sumber. Berjalan ke tandas, nampak mural. Oh, mural gambar zoo. Okey. Kemudian ada description dekat situ, harimau, okey, apa description tentang harimau. Kemudian pokok bakau, apa sebenarnya pokok bakau ni, dan ada URL, ada rujukan untuk buku-buku di PSS. Bermakna semua di ruang sekolah adalah ilmu. Okey. Pertama sekali bilik darjah. Minta maaf sekejap. Kenapa dia stop? Ada orang calling ni. Majlis Media Rasul gambar. Saya boleh judul. Kaedah ni saya punya kaedah. Ke Itu yang namanya peja-peja itu. ya? Si file Sim. adalah file USDP. Okey. Masih Kak? Okey, ada call sikit tadi. Ada sekolah yang call Sekolah call GPM. Dia tanya Dia yang masalah. dia dah terima surat yang saya hantar. Perlu ke disediakan video? Okey. Kata
Tu tanya dia, Patut dia kan jauh sekarang. daerah dah laksanakan belum? Oh, dia kata sudah. Okey. So, dapat tempat pertama tak? Okey. Jika tak dapat tempat pertama, tak perlulah sediakan video. Okey. Tapi kalau di tempat pertama, kalau dah ada video, tak perlu pakai video yang ada. Kalau belum ada video, buatlah satu video resensi. Dan bagi sekolah, bagi daerah yang belum laksanakan, hantar macam biasalah. Okey. Okey, jelas Alright. Dan kita teruskan kepada yang ni. Okey, bahagian B ni. Okey, kelas PAK 21, semua guru sepatutnya tahu apakah yang dimaksudkan sebagai kelas PAK 21. Basicnya, kalau yang puan-puan daripada sekolah mesti tahu kan, basic kelas PAK 21 mesti ada apa? Puan Rabiatul, tahu tak? Kita aja dong. Ya, saya. Ini sebentar sekejap. Saya ada bertanya dekat ruang teks tu kan, dekat ruang teks. Bagaimana nak tunjukkan program tu dah memang dijalankan oleh pihak sekolah sebelum ni? Dah jadi amalan pun. Macam mana kita nak dokumentasikan dia? Okey, nak dokumentasikan, okey. Untuk program ni dia pergerakannya mestilah kita kata berstruktur jugalah. Okey. Pertama sekali, sebelum melaksanakan program, dia mesti datang dengan pelan operasi dahulu. Okey, apa yang nak dirancang? Belum kertas kerja lagi dia baru pelan operasi saja. Okey. Kemudian bila nampak benda tu dah okey, dan dia datang dengan kertas kerja. Okay. Bila datang dengan kertas kerja, barulah timbul mesyuarat. Dan progres ni. Dan sampailah kepada pelaksanaan. Bila dah selesai pelaksanaan, datang pula dengan laporan. Okey. Jadi, dokumen-dokumen seperti plan operasi, kertas kerja dan laporan, itulah sebagai bukti pelaksanaan program yang perlu diletakkan dalam fail PSS. Okey. Jelas? Okey, kita nak dokumentasikan tu, okey. Tapi nak hantar sekali dia punya tu. Hantar nak kopil tak perlu. Tak perlu. Dalam ni tak perlu hantar. Yang kita akan terima adalah slide ini sahaja. Kita tak akan terima bahan-bahan sampingan yang lain. Dalam slide ni sahaja. Sebab tu daripada awal tadi saya sebutkan bahawa sekolah perlulah jujur dalam melaksanakan penilaian kendiri ni. Mereka kena faham kekangan kita lah. Kita tak boleh nak ke sekolah sekarang ni. Okay. Jadi mereka perlu jujur. Okay. Sekiranya dalam bahagian program, okay, ada ditunjukkan contoh, okay, pelaksanaan program nilam. Sekurang-kurangnya 3 program dilaksanakan. Sekurang-kurangnya. Okay. Kalau dilaksanakan 3 program dan ke atas, dan dokumen-dokumen tersebut lengkap untuk simpanan dia sendiri, okay, boleh tanda kepada lengkap yang kolom terakhir sekali. Kita tak dapat nak tengok. Nak tengok nanti negeri akan pergi tengok. Waktunya pun nanti bukanlah waktu terdekat ni, waktu bila dah clear semua baru negeri akan pergi tengok. Jadi untuk tidak menimbulkan masalah, sekolah perlu jujur. Kalau tak ada, kata tak ada. Jangan kata tak ada tapi disebutkan ada. Nanti bila datang melawat, datang untuk kita bawa ke kebangsaan, jadi masalah kalau benda tu tak betul. Okey tuan, terima kasih. Biar. Okey, sama-sama. Okey. Kalau tak jelas boleh tanya lagi Okay. Kemudian saya teruskan. Okey, tadi bilik darjah PAK 21. Okey. Semua sekolah, semua cikgu tahu PAK 21 tu bagaimana. Basicnya adalah parking lot, ada traffic light, kemudian ada susunan mejanya, bagaimana untuk PAK 21. Okay. Kemudian ada elemen teknologi dalam tu. Contohnya ada kelas yang ada projektor,
ada kelas yang tak ada kelas yang ada guna smart board. Itu antara basic PAK 21. Dan bilik darjah PAK 21 ni tidak perlu meliputi keseluruhan. Tidak perlu meliputi keseluruhan bilik darjah yang ada di sekolah. Okay. Memadai dengan beberapa bilik sahaja. Okay. Contoh, kalau sekolah tu ada satu sahaja bilik yang betul-betul lengkap, satu sajalah. Tetapi bilik-bilik lain tak ketinggalan, benda-benda yang simple. Contoh, parking lot akan tak boleh sediakan kan, guna mana lakat je. Traffic light pun sama, guna mana lakat je. Kecuali kalau nak guna teknologi, kelas tu mungkin terbatas. Jadi memadai dengan satu kelas yang betul-betul lengkap. Okey, bukan maksud semua kelas perlu ada. Tidak semestinya. Benda yang boleh ada, yang simple, melibatkan fizikal, yang mudah boleh alih, boleh urus, sepatutnya ada. Okey. Okey, itu berkenaan dengan bilik darjah. Okey, perpustakaan juga sama. Bagaimana perpustakaan PAK 21? Elemen-elemen dalam tu dari segi susunan, minimalis. Okey, penggunaan ruang, warna, sudut. Okey, dalam tu ada kafe. Itu pun salah satu elemen 21 juga. Okay, bilik media, bilik tayangan, terurus, bilik sal, bilik makmal komputer, lain-lain bilik khas. Okey, kalau kita tengok kepada skala, kita tengok skala sekejap Okey. Skala pertama tiada. Okey, bilik sal. Mungkin ada sekolah yang tak ada. Sekolah SKM jarang ada bilik sal ni. Kalau tak ada bilik sal, sekolah masih ada ruang sal. Ruang sal boleh letak di mana? Di PSS boleh ada ruang sal, di kelas juga boleh ada ruang sal. Okey, bilik sal ni adalah tempat apa? Tempat menyimpan bahan-bahan pembelajaran. Self-assess learning, bermakna guru atau murid boleh akses untuk gunakan bahan-bahan pembelajaran tersebut. Okey, kalau tak ada, ruang di PSS lah. Okey, murid boleh akses juga di PSS. Okay. Kalau tak ada, katalah dia tak ada bilik, tapi dia ada ruang. Okey, boleh dia letak di sini atau di sini. Boleh kata lengkap ataupun tidak lengkap. Jangan kata tak ada. Bilik, sebab kemampuan bilik ni tak semua orang ada. Okay. Ruang saja sudah memadai. Okay. Kemudian ada dan tidak berfungsi, tidak kemaskini, penggunaan tidak direkodkan. Okay, maksudnya dekat sini, tidak berfungsi tu langsung tak guna lah. Bilik ada tapi tak dibuka, tak digunakan. Bagaimana nak tahu digunakan ke tak? Tengok kepada rekod penggunaan. Ada setengah-setengah sekolah kadang-kadang guna tapi tak rekod pun ada. Okey, tidak kemaskini. Tidak kemaskini maknanya kalau kita tengok bilik ni daripada benda yang sama sahaja. Tak kemaskini dari segi bahan, tak kemaskini dari segi cata. Lepas tu rekod juga tak kemaskini, perolehan bahan pun tak dikemaskini. Kadang-kadang perolehan sampai tapi tak direkod, tak dimasukkan kepada bilik sal tersebut. Okey. Kemudian ada, okey, ruang ketiga ada dan berfungsi. Ini yang terbaik lah. Kemaskini, penggunaan direkodkan. Penggunaan ni nak rekod bagaimana? Buat dalam buku log saja. Di setiap bilik ada buku lognya sendiri. Okay. Kalau tak guna buku log, mungkin ada sekolah yang hebat sikit guna thumbprint untuk masuk, atau dia akses guna kad untuk masuk. Itu yang hebat lah. Okay. Setidak-tidaknya ada helaian kertas untuk rekod penggunaan kalau tak ada buku. Okay. Dan makmal komputer, lain-lain bilik khas. Okey, lain-lain bilik khas ni macam-macam lah. Kita boleh tengok bilik SPBT, kita boleh tengok kadang-kadang galeri, bilik doktor muda, bilik yang melibatkan pokok juga ada. Okay. Kemudian ruang bertema. Ruang bertema, ini kebiasaannya duduk dalam PSS, kebiasaannya. Tapi tak salah sekiranya duduk di luar
PSS. Okey, contoh ruang akses kendiri. Ruang akses kendiri dengan SAL ni sama. Kalau tak ada bilik SAL, ruang akses kendiri pun sudah memadai ya. Okay. Tapi janganlah pula sekolah tu biliknya banyak tapi masih tak ada bilik SAL juga. Tu pelik lah. Okay. Okay. Kemudian ruang karya besar, karya agung, ruang rujukan, ruang pameran bertema, ruang pembacaan, ruang interaktif, sudut pengucapan awam. Okay. Dulu kita ada sudut pidato kan? Sudut pidato. Okay. Itu di luar. Di dalam pun dalam PSS pun boleh letak. Okay. Jan dah tunjukkan pukul 12.30. Saya laju sikit boleh? Okay. Untuk yang penting lihat di sini sajalah. Skala. Ada tak ada. Biarkan sekolah isi. Kita jangan pening kepala nak petikaikan sekolah tu. Tak payah petikai. Apa yang sekolah letak, itulah dia yang kita ambil. Okey? Jangan pula kita kata, betul ke? Anggap semuanya jujur, betul saja. Okay. Nanti apabila nak berikan markah, okay, ikut kesesuaian lah. Nak letak sini berapa? 0. Yang nak letak sini 3, nak letak sini 5, atau sini 5, atau sini 10. Terpulang kepada PPD, terpulang kepada tuan-puan sendiri. Bagaimana nak nilai peringkat daerah. Okey. Kemudian ini dia tulis sila sertakan gambar yang menyokong evidence bahagian B. Okey. Bahagian B tersebut adalah penilaian kemudahan. Okey. Jadi evidence yang boleh ditunjukkan, okay, dia ada sudut pameran. Ambil gambar pameran tersebut, letak di sini. Ambil gambar PSS, pelbagai sudut, depan, belakang, luar, dalam, letakkan di sini. Banyak gambar pun tak apa. Tak perlu satu muka ni satu gambar. Satu muka ni 4 gambar pun boleh. Gambar tu kecil-kecil pun tak apa. Kita nak jimat ruang, nak mudahkan penyemakan. Kalau letak satu muka satu gambar nanti penuh pula ini. Okey. Seterusnya bahagian C, penilaian bahan dan peralatan. Okay. Yang ni pun sama, biarkanlah saja sekolah isikan. Kita cuma kira markah, tengok mana yang paling banyak, menang, nanti hantar kepada saya. Okay. Kalau tak faham, PM. Jangan PM lah, saya rasa. Masukkan dekat dalam grup. Grup, kalau nak Telegram saja. Kalau nak ni saja. Okay, masuk dalam tu, saya jawab terus dalam Telegram atau WhatsApp. Kita kongsikan jawapan tu sama-sama. Mungkin daerah lain nak tahu jawapan juga. Okay, jadi kita dapat share. Kalau PM ni rugilah, maklumat tak menyeluruh. Okey, bahan cetak dan bahan digital, bahan bukan cetak, peralatan elektronik. Okey. Skala ni ada setengah-setengah tu berbeza Okey, macam tadi kita tengok berfungsi lengkap. Okey, tapi skala untuk ini berbeza sedikit. Okey, tiada, ada, tidak berfungsi, tidak capai, tidak direkod, tidak dikemas kini. Ada dan berfungsi, capai, direkod, kemas kini. Okey. Berbeza di sini ada perkataan capai. Okey, contoh. Ini sebuah buku. Ratio 1:15. Tapi sekolah cuma ada ratio 1:9. So, tak capai lah sini. Catatkan di sini tidak capai. Okey. Pinjaman buku 70% enrollment. Capai tak? Okey, capai. Letak di sini. Okay. Jadi begitulah biarkan saja sekolah isi. GPM mereka sebenarnya faham benda-benda macam ni Okey. Untuk nilam pula bahagian D. Nilam, okey, kalau kita tengok kepada skala, tiada, ada dan tidak capai, tidak kemas kini, ada, capai dan kemas kini. Okey. Bintang, pencapaian nilam, pencapaian bintang nilam murid. Okey, 1 bintang berapa? Cukup tak daripada enrollment murid 30% capai? 5 bintang, ada tak? Daripada 10% murid
dapat 5 bintang. Contoh, kalau sekolah ada 1,100 orang, capai tak 5 bintang? Begitu saja. Okey. Kemudian analisis bacaan, pengiktirafan nilam. Okey. Pengiktirafan peringkat sekolah, kita tengok pada pengiktirafan peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan. Okey. Jika peringkat sekolah ada ke tak? Okey. Dia capai tidak capai ni saya hitamkan. Sebab kalau dia pergi saja peringkat sekolah, dah tentu dia akan capai. Dia tak ada istilah lengkap tak lengkap, capai tak capai. Okey. Dia tak kisahlah dia dapat nombor berapa ke, dapat johan ke atau penyertaan sahaja. Kalau dia pergi ke peringkat negeri, dia anggap sebagai capai. Okey. Kemudian bahagian D masih lagi untuk program galakan membaca, program literasi maklumat, program peningkatan kemahiran, pameran, promosi, publicity. Okey. Ini semua merujuk kepada program. Okey, saya dah notekan dekat sini capai jika ada ni contoh okey. Capai jika ada 3 aktiviti atau lebih. Jadi sekolah boleh fikir sendirilah untuk program galak guna PSS apa yang dia dah buat. Dia dah buat program transisi, dia orientasi, kemudian dia ada buat kursus bagaimana nak pinjam buku, dia ada buat lawatan apa semua. Okay. Dia boleh nilai sendiri sekolah ni. Jadi kalau dia capai 3 program, bermakna dia dapat yang tertinggi. Okey. Okey. Kita terus lagi bahagian D, lawatan sambil belajar, program inisiatif. Okey, yang ini ada tak ada je lah. Dan akhir sekali penilaian kriteria khusus. Okey, ini yang saya sebutkan tadi bahagian E, ciri-ciri keistimewaan. Okay. Apakah koleksi setempat? Okey, koleksi setempat ini maksudnya adalah pameran. Dia ada 2 pameran di PSS Satu pameran bertema dan satu lagi koleksi setempat. Okey, pameran bertema itu mengikut tema. Contohnya, okey, contoh bulan kemerdekaan. Okey, kita ada kemerdekaan. Okey, jadi dalam bulan tersebut pameran tentang kemerdekaan saja, tentang negara saja. Itu temanya negara. Okey. Kemudian pada awal tahun ada perayaan Tahun Baru Cina. Okey, temanya Tahun Baru Cina. Okey, jadi pameran tentang budaya orang Cina, jenis makanan, jenis pakaian. Okey, maksud Tahun Baru Cina, bagaimana diraikan. Okey, itu dikira sebagai pameran bertema. Kemudian ada Hari Raya dan akan datang Deepawali. Itu pameran bertema. Okey, bulan bahasa, bulan kokurikulum, okey, bulan membaca, itu yang bertema. Koleksi setempat merujuk kepada apa keistimewaan di kawasan sekolah tersebut. Contoh, kalau di di Kinta Utara, sekolah yang berkaitan dengan airport. Okey, koleksi setempatnya berkaitan dengan airport. Okey, sekolah yang letaknya di Tanjung Tualang, kat situ ada aktif dengan BJ kan. Okey, ada kapal korek apa semua. Okey, jadi pameran bertemanya berkaitan dengan BJ Timah sahaja. Okey, sekolah yang letak di kawasan Sungai, sana aktif dengan kelapa sawit. Okey, jadi pameran bertema berkaitan dengan kelapa sawit. Sekolah terletak di Pantai Remis, okey, berkaitan dengan nelayan. So pameran bertema ni berkaitan dengan nelayan sahaja. Okay, itu maksud pameran koleksi setempat. Okay. Kemudian inovasi. Okay, inovasi, sekolah yang melaksanakan inovasi berkaitan dengan PSS dan galakan membaca. Okay. Dan juga boleh untuk PDP juga. Selain daripada itu, boleh inovasi tapi tak cukup kuat. Okay. Kalau ada inovasi berkaitan dengan PSS, galakan membaca, PDP, memang inovasi itu kuat untuk diketengahkan. Okay. Lebih daripada 3 inovasi. Lebih daripada 3, kita letakkan sebagai
lengkap. Saya akan call Razif. Okey. Kemudian 12-16. Okey. Okey. Dan kita tengok pula liputan kebitaraan sekolah, sejauh mana perginya kebitaraan sekolah tersebut, peringkat-peringkat, peningkatan penggunaan pencapaian, peningkatan peratus pinjaman bahan, 100% apa semua. Yang ni tuan-puan lihat dulu. Tak tahu, yang ni saya fikir jelas lah. Saya ambil contoh yang akhir sekali. Peningkatan peratusan pencapaian akademik dalam UPSR PT3 SPM capai jika peningkatan melebihi 9%. Melebihi 9%. Kalau tahun lepas pencapaian 80%, tahun ini dia dapat 90%. Bermakna lebih daripada 9%. Okey. Boleh note sebagai capai. Kalau tahun lepas dia dapat 100%, tahun ni pun 100%. Okey, itu kekal 100%, juga dianggap sebagai capai. Okey. Okey, ini untuk menyokong bahagian E, letakkan gambar, gambar polisi setempat sahaja. Dan untuk menyokong bahagian E juga, ciri keistimewaan, senaraikan inovasi. Cikgu-cikgu sekolah kena senaraikan apa inovasi yang ada. Contoh, book truck. Okey, nama inovasi book truck. Kita ada food truck. Kali ni kita ada book truck. Maknanya troli yang bergerak membawa buku ke kelas-kelas untuk inovasi. Okay, just note saja di sini. Okay. Kemudian berikutnya adalah sila sertakan gambar inovasi menyokong bahagian E. Okey, ada inovasi letakkan gambar dan penilaian kriteria khusus. Okey, yang ini melibatkan pencapaian murid, pencapaian sekolah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, contoh bercerita. Okey, pertanyaan bercerita, dia sampai peringkat mana? Peringkat negeri, daerah dia ada. Okey, negeri pun dia ada, kebangsaan pun dia ada. Antarabangsa tak ada. Notekan sebagai sini sahaja. Okey. Jadi untuk ni saya rasa tak susah, biarkan saja sekolah menilai diri. Setahu lah. Tuhan tahu. Saya tak pernah sembang pasal antara kita ni pada siapa-siapa kat sini. Peringkat tu masih ada. Tak semua. Lah kita tahu dia orang tak suka dia tapi macam-macam dia. Itu saya kata. Saya jumpa kat sini tak berada. Dia orang tak suka tau. Sini kabin yang problem dah sana. Tu saya kata, cukup seram cerita kamu ni. Hanya kami 3 orang. Kami tak nak lah benda macam ni berlaku. Pastikan benda ni tak berlaku, saya memang sedih. Kami antara tiga sekarang ni, biasanya kami keluar makan, kami sembang lawak. Tapi buat 2 hari ni, rasa macam tak seronok tau. Masing-masing sibuk dengan kerja, tak nak call.